Saya dapat maklumat lah, siasatan setakat ini ni tak ke mana sangat. Sebab dia cuba nak menunjukkan bahawa ada pelanggaran prosedur ataupun perkara ini tergesa-gesa kan. Jadi pelanggaran prosedur tu kalau ikutnya semua dah dibentangkan di kabinet, kemudian dapat kelulusan, mesyuarat pun ada 7-8 kali, dekat kabinet saja sampai 3 kali rasanya kan. Jadi tak mudahlah untuk dia dapat sebarang bukti bahawa dia telah melanggar proses dan prosedur lah. Susah lah kan. Of course lah akan ada yang cuba corner baring sekarang lah. Dia akan kata, saya sebenarnya dulu tak setuju benda ni. Yalah, kamu tak setuju, tapi masa kat kabinet rekod menunjukkan dia diluluskan dan kamu bersetuju. Kan sekarang adalah saya dimaklumkan adalah yang peguam itu peguam ini mulalah kona-kona kata saya dulu tak setuju. Yalah, tapi rekod menunjukkan masa dibentangkan di kabinet kamu bersetuju dan meluluskan draft perjanjian itu kan. Jadi kalau masuk mahkamah you nak dakwa apa? Kerana dia berdasarkan kepada rekod minit-minit itulah kan. Jadi dia ada jam sikit tau. Dan dia tak mudah lah untuk tekan yang kanan-kanan ni kan. Maksudnya untuk paksa dia berbohong ke apa, dia boleh kona-kona sikit lah. Dan setakat ini nak babitkan saya payah lah kerana semua mengikut proses kan. Jadi mereka perlukan kambing hitam. Dan kambing hitam itu mestilah seorang yang mudah ditekan. Enter James Chai. Dia anak Cina, kurus keding, bukan orang kaya, pakai proton persona, kan. Dan mereka rasa dia boleh tekan lah. Saya ingat senario planning pencatur dia macam ni tau. Dia rasa kalau kita boleh tekan James ini untuk bagi keterangan menjadi saksi terhadap Rafizi, supaya James memberi keterangan bahawa Rafizi tipu sesuatu perkara. Rafizi sebenarnya bagi arahan supaya ada beberapa perkara yang dibuat itu yang menyembunyikan fakta daripada kabinet. Maka itu menjadi bukti bahawa prosesnya tergesa-gesa dan melanggar peraturan kan. Walaupun tidak ada unsur gratifikasi, tak ada unsur duit ke apa, mereka merasakan itu cukup untuk dakwa saya, bahawa saya telah menyalahgunakan kuasa kerana bukti daripada pegawai saya menjadi saksi kerajaan menyatakan bahawa sebenarnya dia ada tipu kat situ sikit, sebenarnya dia ada gini kan. Dan kalau mereka dapat kenyataan itu daripada James, hebatlah kerana pegawai saya sendiri yang terbabit dalam tu kan. Kemudian dia tengok pula James kan, kemudian dia ambil unsur kononnya gratifikasi, sebab James diminta oleh AM untuk membantu mereka menubuhkan operasi dan memulakan program itu di Malaysia, sebab dia tak pernah ada di Asia Tenggara, dia tak kenal orang pun kat sini kan. Jadi untuk tempoh 2 bulan itu James membantu mereka lah. Jadi saya ingat SPRM kalau skripnya begini, mereka akan ugut James, kalau kamu tak bersetuju untuk bagi kenyataan-kenyataan yang implicate Rafizi Ramli, kami akan charge kamu untuk 2 bulan kamu kerja itu. Jadi James kena buat keputusan lah. Aku nak kena dakwa ke Rafizi kena dakwa? Aku nak kena dakwa ke Rafizi kena dakwa kan? Baik. Berbalik kepada soal, akan adalah Ceploh kata, tu 2 bulan itu rasuah lah tu. 2 bulan tu rasuah lah kan. Sebenarnya tidak ada apa-apa peraturan yang menghalang seorang penjawat awam, apatah lagi dalam kes James ni, dia adalah pegawai yang dibawa masuk secara kontrak untuk tempoh 2 tahun untuk berkhidmat dengan kerajaan. Dia bukan penjawat awam yang dapat pencen ke apa semua tu kan. Dia take a huge pay cut tu bantu kerajaan kan. Jadi lepas itu kau nak suruh dia buat apa? Dia tidak terikat kepada apa-apa kecuali dibuktikan bahawa
Kalau dia join sesuatu syarikat selepas itu adalah hasil daripada rasuah projek yang diberikan semasa dia berada di kementerian, which is not the case dengan AM lah kan. Ini ialah yang telah diluluskan oleh kabinet. Setakat ini tidak dapat dibuktikan unsur rasuah, seorang pun tak dapat sen. Aku menyesal tau, paling kurang fikir-fikir balik, patutnya diorang belanja lah aku makan hebat sikit ke apa ni kan, 1 sen tak dapat tau. Itu kira rasuah kalau belanja makan. Macam tu semua diorang kena tangkap lah. KSU, pengarah, SPRM, Azam Baki ni semua kena tangkap. Setakat belanja makan tu gayanya, kita je dulu tau susah orang nak jumpa, nak belanja makan, because yalah aku tak suka kan. Tapi orang lain tu biasa lah kan. Baik gratifikasi kan. Kalau James kena dakwa sebab 2 bulan dia membantu dan bekerja untuk tempoh 2 bulan membantu AM menubuhkan operasi di sini kan, saya rasa 90% daripada bekas-bekas penjawat awam, daripada KSU, daripada KSN, daripada KSP, kepada ketua polis negara, semua kena dakwa. Sebab apa? Sebab amalan biasa lepas pegawai kerajaan ini bersara, tidak lagi menjadi pegawai kerajaan, mereka masuk syarikat-syarikat kontraktor tu. Berapa banyak ketua pengarah dan timbalan ketua pengarah JKR yang masuk syarikat-syarikat kontraktor besar. Ambil contoh ketua polis negara Tan Sri Razarudin, dia menjadi chairman kepada syarikat yang pusing kanan, pusing kiri, semua ada kaitan dengan NextG. Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Khairul Adib, pemegang saham terbesar dan jadi bos dulu kepada NextG Data Sonic. Kalau nak sebut satu persatu ni, dan yang ada sekarang ni, daripada KSN yang ada sekarang ni, daripada KSP yang ada sekarang ni, KSU yang ada sekarang ni, bila mereka bersara, mereka pun ada tempat di semua syarikat ni. Kalau James 2 bulan itu dikatakan gratifikasi, mereka selama bertahun-tahun membuat keputusan yang bagi kontrak kepada syarikat itu, syarikat ini semua, tiba-tiba dia pergi masuk, habis semua tu, menteri-menteri semua habis kena dakwa semua. Aku tak kena dakwa lah sebab aku tak masuk kan. So macam mana nak jawab? Jadi akhirnya mereka terpaksa tekan James lah. Dan setakat ini yang ayat yang diberikan ialah, kami terpaksa keluarkan notis itu kerana James block di WhatsApp. Aku gelak lah, aku fikir kalau macam ni lagi bahaya, sebab lepas ini Azam Baki akan keluarkan notis dikendaki terhadap Rafizi Ramli. Kenapa? Sebab YB tak ada WhatsApp. Sebab aku tak ada WhatsApp. Aku tak ada WhatsApp. Kena block ni. Single tick. Dia ingat kena block. Aku mana dia pakai WhatsApp kan. Jadi James, saya tanya, so macam apa cerita yang dikata you block ni? James kata dia duduk kat UK. So ada nombor-nombor yang dia tak kenali daripada Malaysia ke apa, yang duk call 2-3 kali, lepas tu tak tinggal message ke apa, dia block lah. Sebab dia tak tahu pun yang telefon itu ialah SPRM. Hebatnya pegawai penyiasat SPRM tu paling kurang hantarlah message. Dan kalau dia hantar message WhatsApp pun, sebenarnya kalau ikut peguam-peguam, itu pun masih lagi belum memenuhi kehendak akta SPRM tau. Notis itu ada tuntutan dan peraturan yang jelas tau, what constitutes a notice kan. Tambah pula sekarang ini memang orang scam. Aku pernah tengok sendiri, my staff depan mata aku, tengah-tengah makan dengan aku, tiba-tiba ada orang telefon, dia pun angkat. Daripada dia makan, daripada happy, muka dia jadi masam. Lepas tu dia macam tak keruan, turun, ambil note, tulis. Lepas tu daripada duduk depan aku pergi kat sana, berjalan pusing semua ni. Lepas tu dah dekat 1 jam lah on the phone ni kan. Aku macam, ni apa hal budak ni? So aku tanya dia, apa hal? Ini LHDN lah. Apa hal pula dia kata? Aku tanya dia, apa hal LHDN? I ada hutang dalam 12,000. Macam mana pula? Dia masa tu dia baru kerja, umur 22-23. Tapi macam mana pula kau baru kerja 1 tahun ada hutang 20 belas ribu ni? Dah, I pun tak tahu. Rupanya I ada satu syarikat yang I tak pernah tahu. Syarikat tu tak bayar cukai.
So sekarang dia minta untuk settle. So dia nak minta transfer duit ni. Aku cakap, kau ni balik overseas cerdik-cerdik kena scam bodoh macam ni je. Jadi scam tu is real. Dan memang pun orang kalau pun hantar mesej, saya daripada LHDN, saya daripada SPRM, itu pun besar kemungkinan orang tak jawab tau. So dia kena memang tak, sebab kita tak tahu, memang scammer banyak kan. So kalau sebab itu lepas 2 hari dia kata dia cuba hubungi 24 kan, Februari kan. Kalau sebab itu keluarkan notis ini, memanglah orang marah. Dan ini yang kalau skrip ini ditentukan oleh Azam Baki, Anwar Ibrahim gali kubur. Azam Baki sudah tentu, dia fikir diri dia je. Dia tak fikir tau apa pandangan rakyat ke. Dia bukan ahli politik. Kalau dia rasa dia cerdik ahli politik, dah lama dia bertanding jadi menteri tau. Dia tak berani. Dia bukan faham rakyat. Dia bukan. Jadi saya pasti dia tak terfikir langsung dengan hanya keluarkan notis mengenai James ini. Satu Malaysia maki Anwar. Pening kepala Anwar tu. Dan yang lagi berbahayanya, tiba-tiba dahlah pengundi Cina dah memang jauh daripada Anwar Ibrahim. Dia dah sampai ke peringkat agak benci dengan adanya cerita mengejar anak Cina ke kurus keding ni. Maka dia akan jadi satu cerita yang sangat emotif yang akan menyebabkan lebih ramai anak-anak pengundi-pengundi Cina, terutamanya yang Gen Z, akan benci kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu soalannya ialah apa ada dengan Azam Baki ini sehingga Anwar Ibrahim sanggup kerugian sedemikian rupa, blunder after blunder after blunder disebabkan oleh Azam Baki. Azam Baki bukan beli apa-apa dia. Katakanlah kalau dia disambung balik lepas ini kan. And then Anwar Ibrahim dah tak jadi Perdana Menteri. Dia dah jumpa model itu. Sebab itu dia dah kekal dengan 3 Perdana Menteri. Daripada Muhyiddin Yassin kepada Ismail Sabri kepada Anwar Ibrahim. Bila masuk Perdana Menteri yang baru, dia akan pergi offer, I will go after Anwar Ibrahim and put him in the jail just like I have served before. Seperti mana saya telah kejar Muhyiddin Yassin ke apa semua. Jadi kalau ada Perdana Menteri yang baru pun mesti dia fikir actually betul lah, ada guna lah Azam Baki ni sebab dia tahu semua, dia ada file semua orang. Jadi untuk aku matikan lawan aku, baik aku simpan dia. Jadi dia tak payah peduli. Jadi YB dah share influence YB apa dia sekarang? Tak, influence tu lain. Tak, maksudnya nasihat kepada Anwar Ibrahim, kalau dia hilang kawalan daripada skrip-skripnya sehingga blunder macam mengejar James Chin ini berulang kembali, Azam Baki tak rugi apa-apa. Yang ruginya ialah Anwar Ibrahim. Kerana yang kena maki, yang kena lanyak, yang hilang undi ialah Anwar Ibrahim. Kalaupun Anwar Ibrahim kalah pilihan raya, Azam Baki ada pilihan. Anwar Ibrahim tak ada pilihan. Azam Baki can be of greater service to Anwar's enemy who becomes the next Prime Minister. Jadi sebab itu aku tak faham. Yang itu mungkin kita boleh cuba buat inference apa ada dengan Azam Baki minggu depan lah. Sebab secara logiknya lah kan, Anwar Ibrahim sepatutnya dah potong talian hayat dengan Azam Baki ni lama dah. Sebab kes James ini membuktikan bahawa kalau 2-3 bulan yang lepas kita kata dia liability nombor 1 Anwar Ibrahim, sekarang dia bukan saja liability, dia sebenarnya blunders after blunders yang dia buat, Anwar Ibrahim kena tanggung. YB, ada beberapa lagi senarai soalan. Mungkin antaranya adalah, yalah YB cakap tentang blog WhatsApp tadi, semua pengkritik atau chapters cakap, alah ini siasatan je, kenapa tak nak bagi kerjasama? Dia kembali kepada kewarasan terutamanya mereka yang telah melihat skrip inilah, deja vu kan? Ini bila Ceplos ni bagi komen-komen macam tu kan, dia makin menguatkanlah kepercayaan bahawa mereka ni bukan orang PKR asal. Orang PKR asal tak cakap macam tu tau.
itu selalunya jawapan-jawapan orang UMNO tu tau. Yang lah ni kan. Sebab orang PKR yang asal ni dia ada ingatan yang panjang sepanjang zaman reformasi dahulu kan. Jadi kita kembali kepada yang saya sebut tadi, bahawa untuk menentukan sama ada sesuatu itu ada niat tersembunyi, ada skrip pelik ataupun tidak, kita bandingkan fakta-fakta yang kita kupas tadi. Fakta awalnya ialah, adakah benda ini betul-betul ada kecurian wang? Mana bukti kecurian wangnya? Dan sepatutnya pihak berkuasa seperti SPRM, kalaupun ada orang buat laporan, ada orang buat tuduhan, dan bila dia tengok sebenarnya tak ada kecurian wang pun, jadi laporan itu tak perlu diambil peduli dan tak ada siasatan lah. Sama macam Anwar Ibrahim bela Azam Baki lah. Bila rakyat tanya, wartawan tanya, kenapa tiada siasatan terhadap Azam Baki, RCI pasal mafia, korporat mafia tu kan, jawapan dia ialah, kita hanya siasat perkara-perkara yang ada asas. Kalau tidak, kita tak boleh nak siasat semua. Betul lah jawapan tu, kena ada asas. Masalahnya aplikasinya terbalik. Yang tuduhan terhadap Azam Baki itu banyak asas, banyak faktanya, tapi dia tak nak siasat. Yang tuduhan dan laporan mengenai AM ini memang tak ada asas. Betul juga. Memang tak ada wang kecurian, memang dari segi prosedur semua luluskan dan semua ada resit. Anwar Ibrahim jumpa Am, Anwar Ibrahim sengih sana, Anwar Ibrahim di sini, Zafrul di sana, Rasmi di sini kan, Izzah di sana, tunjuk semua ada kan. Jadi secara warasnya, maksudnya laporan itu dan tuduhan itu tidak ada asas dan secara warasnya tak diambil peduli pun. Tetapi bila dia dijadikan isu paling besar dalam negara ini dari segi rasuah, kes rasuah, inilah kes rasuah paling besar dalam negara sekarang yang melibatkan aku ni, yang kan mengalahkan semua kan. Jadi sudah tentu orang yang waras kata ini ialah mainan politik. Dan mainan politik, kita tahu bahawa rekod SPRM pun ada sejarahnya. Teo Beng Hok mati, Sarabani dulu tahun 2011 mati. Pamela Ling dalam perjalanan untuk disoal siasat ke SPRM hilang sampai sekarang kita tak tahu kan. Jadi rekod-rekod itu, kalaulah caplos ini berada di tempat James dan caplos ini waras, masalahnya mereka tak waras lah kan. Mereka sudah tentu faham bahawa perkara ini perlu berhati-hati kerana James hanyalah sebiji bola yang akan ditendang-tendang demi untuk merosakkan nama aku ataupun lebih besar demi untuk mendakwa aku. Kan, jadi bukanlah James takkan saya pastilah James pun tak bodoh. Dia kerja dekat Cambridge. Caplos tak faham lah Cambridge duduk kat mana. Mungkin dia ingat Cambridge tu dekat Kuala Selangor kot. Sekejap je kot kan. Cambridge ni jauh kan. Dia kerja. Jadi bukannya dia boleh balik, kecuali nak buat online lah. Tapi online, saya tak rasa SPRM akan bersetuju nak buat online ke apa kan. Kecuali kalau dah SPRM susah payah sangat, pergi je lah kat Cambridge tu, interview dapat cuti sekali, pergilah kat Cambridge tu, tanya James semua kan. Tapi dia tak nak, dia nak suruh James balik semua kan. Jadi James kerja kan. Jadi semua ini perlukan penyelarasan, pertimbangan, dan James pun ada hak dia. Jadi saya pasti nanti yang ini serahkan kepada peguam James nantilah macam mana dia nak berurusan dengan SPRM kan. Jadi tak timbul pun soal kenapa takut kalau tak ada apa-apa semua kan. Kalau macam itu, caplos ni, kalau ayat itu digunakan terhadap Anwar Ibrahim tahun 1998, Anwar Ibrahim bila dia kena pecat dan dituduh liwat, dia seret seluruh rakyat Malaysia ni demo untuk jatuhkan kerajaan. Ayat-ayat orang UMNO masa tu macam itulah.
kenapa takut kalau kamu tak buat? Kan? Ya, sebab tu aku tak pernah, sebab tu aku kata, kalau kau orang asal PKR kan, ada ayat-ayat yang kau takkan pakai. Kerana benda itu akan mengingatkan kau macam mana masa kau berjuang dahulu, ayat-ayat itulah yang digunakan dan dihamburkan. Contohnya kan, ayat-ayat yang macam Ceplos duk panggil sotong semua, ayat-ayat lucah semua ni kan, pondan semua ni, orang PKR tak pakai tau. Kerana itu ialah ayat-ayat yang digunakan terhadap Anwar Ibrahim. Soal liwat, pondan, sotong semua ni digunakan terhadap Anwar Ibrahim. Jadi nampak sangat dia orang ni bukan orang asal PKR tau kan. Jadi bukanlah soal James tak berani ke, kalau takut kenapa tak datang. Kita sedia maklum bahawa ini adalah satu kerangka skrip politik. Dan kita sedia maklum bahawa nilai James ialah seseorang yang boleh ditekan untuk cuba jadi bukti pendakwaan terhadap aku, walaupun pendakwaan itu ialah pendakwaan bodoh lah, kerana dia langsung tidak melibatkan wang. Tapi kalau tengok kenyataan Azam Baki awal-awal masa kes ini keluar kan, bila wartawan tanya kan, Azam Baki ni pun dia kena pergi kelas politik. Dan nasihat saya kepada dia patutnya kurang bagi sidang media. Sebab dia tak pandai buat sidang media. Dia banyak terlepas cakap. Dia contradict himself. Kalau dalam kes James ni, contohnya dia contradict. Mula dia kata sebagai saksi, kemudian sebagai tertuduh kan. Dalam tempoh beberapa minit je. Yang awal-awal pasal ARM ni, antara kenyataan media dia yang di awal, dia actually he wear his plan on his sleeve tau. Sebab dia awal-awal lagi kata SPRM ni bukan saja menyiasat mengenai rasuah yang melibatkan wang, kami juga bertanggungjawab menyiasat salah guna kuasa. Maksudnya awal-awal lagi dia tahu bahawa dia tak ada kena-mena dengan duit. Dia best chance untuk dakwa dan sumbat aku dalam penjara ialah kononnya aku melanggar proses. Dan melanggar proses itu walaupun tak ada kena-mengena dengan duit, bagi mereka ialah minta maaf, itu telah satu kesalahan, kamu telah itu satu jenayah kerana kamu melanggar proses, kamu boleh didakwa. Masalahnya mereka perlukan James untuk bagi keterangan dan juga bukti untuk mendakwa aku. Kononnya aku suruh James tipu kat sana, sembunyi benda ini, dan perkara itu ialah satu kesalahan kerana telah mislead kabinet kan. Dan I think Azam Baki dah bagi plan tu lebih awal pembacaannya kan. Jadi kalau kita jadi James, hak James lah untuk begitu berhati-hati untuk memastikan perkara ini tak berlaku lah kan. Wabi 2 jam setengah, tapi saya ada 3 soalan lagi. Okey. Saya ada satu juga. Okey. Pertama, pasal 1.1 bilion balik. Mungkin akan ada pengkritik yang cakap, sebenarnya kita boleh buat cara lain untuk membangunkan ekosistem silikon kita ini. Kenapa nak bayar kepada syarikat di luar negara? Kita boleh buat universiti dan sebagainya. Dan mungkin kos tu tak tahulah, mungkin lebih murah. Mana ada kos buat universiti lagi murah? Mungkin lah. Maksudnya kalau dia kata mungkin, dia bodoh. Sebab kos satu universiti berapa bilion kan. Dan ada alternatif lain lah. Apa alternatif lain? Cuba tanya apa alternatif lain. Contohnya kursus lah, dekat, memang macam bodoh lah, tapi saya rasa kau pun tahu benda tu bodoh kan. So apa jawapan dia bagi kursus? Dia susah sebenarnya, sebab saya percaya memang betul lah dengan cara ni. Bila ada art ni, kita ada buat aksi design kita sendiri. Yalah, tak. Yang kata alternatif lain tu, maka jawapannya tanya dia balik apa alternatif lain. Dia kantor ya. Dia akan kata, kita bagi latihan lah. Latihan ni. So berapa puluh tahun dah kita melatih. Mana ada. So kita bina pemindahan teknologi. Cuba beritahu macam mana kita dah daripada 1972 ada industri semikonduktor. Berapa banyak IP yang telah dipindahkan. So lama-lama dia jam lah. Jadi itu 2 soalan lagi. Ramai juga aku melatih kau macam mana menjawab Ceplos lah kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang tak boleh jawab, tak payah layan pun, sebab nanti sel otak kau mati. Baik.
respon daripada ramai juga yang tanya kenapa bila banyak sangat hiruk pikuk semua ni tapi yelah kita menantikan jawapan respon daripada jugalah. Mungkin apa perspektif YB terhadap persoalan orang biasa lah yang rasa nak tahu pasal benda tu. Keadaan ini meletakkan AMN dalam keadaan yang susah. Dia dah ada perjanjian dengan kerajaan Malaysia dan dia ada komitmen selama 10 tahun untuk membangunkan industri front end semiconductor sepenuhnya di Malaysia. Kemudian dia dah mula mobilize dan bawa pelaburan dekat sini. Maksudnya dia dah mula buka pejabat, dia dah mula bawa engineer-engineer dia ke sini kan. Dia dah mula juga adakan kerjasama dengan universiti dan ada banyak different facets of the development yang dia buat kan. Oleh itu dia ada komitmen dengan negara Malaysia yang perlu dikendalikan dengan kerajaan. Kerajaan itu ialah Anwar Ibrahim. Sekarang kalau dekat Kementerian Ekonomi Akmal lah. Kalau dekat MITI Johari Gani lah kan. Jadi mereka sedia maklum lah contohnya bahawa isu ARM ini telah diseret menjadi senjata politik untuk membunuh seorang yang bernama Rafizi Ramli kan. Jadi mereka tak boleh nak masuk campur. Dia tak boleh nak contohnya kata sebenarnya tak macam tu, dia tak boleh kan. Jadi sebab itu juga sepatutnya lah kalau SPRM Azam Baki ni betul-betul jujur lah nak siasat ARM ni kan, saya boleh hajar mereka cara yang mudah lah tanpa buat drama dan tanpa kejar anak Cina keding ni kan. So contohnya pertama, antara kumpulan pertama dia perlu ambil kenyataan dan siasat ialah ARM lah. Dan mereka boleh bekerjasama dengan bank negara untuk siasat aliran wang. Ada ke tidak wang daripada ARM masuk kepada orang yang tertuduh, baik aku ataupun James. Cek bank account aku, cek bank account James. Kemudian tengok kepada pemilikan harta, ada ke tidak pemilikan harta yang tiba-tiba naik mendadak, James kereta Persona tu lah, aku rumah sewa lah sampai sekarang, tak ada tambah harta baru lah dalam tempoh 1 tahun yang lepas kan. Jadi itu dengan mudah ARM akan bagi kerjasama lah, semak lah semua. Dan daripada situ kalau dah memang tak ada bukti aliran wang, sepatutnya habis kat situ lah kan. Tapi dalam keadaan sekarang ARM dia tak boleh campur lah. Tetapi contohnya kalau perkara ini sampai ke mahkamah, mereka buat keputusan untuk, sebab dia sebenarnya ego. Orang yang ada kuasa ni macam Azam Baki ke Anwar ke apa kan, pandangan dia ialah aku akan ajar dia. Kau tak tahu tau, di corridor of power, this sentence, teach him a lesson ni benda biasa yang disebut. Teach him a lesson. Sebab dia kira ni budak ni rasa dia berani sangat kan, kita ajar dia kan. Jadi itu memang mentaliti orang yang berkuasa, baik pihak berkuasa, enforcement agency, agensi macam SPRM, polis ni, kita ajar dia ni benda yang sangat biasa dalam mentaliti mereka kan. Kita ajar dia ni di kalangan orang politik besar, Perdana Menteri semua ni kan, semua macam tu kan. Jadi dia sebenarnya dia hanya nak settle score itu, nak ajar kan. Jadi kalau dia dakwa juga, walaupun tak ada bukti, kalau benda tu nampak bodoh sangat, dia nak dakwa juga kan. Dan itu terpulang kepada saya lah untuk saya subpoena ARM. Maka ARM akan kena subpoena lah. Sama ada ARM nak teruskan ke tidak perjanjian itu semua, kesannya kepada kerajaan dan negara bila dia dah jadi kes mahkamah. Kerana bila dia dah jadi kes mahkamah, bila saya subpoena ARM untuk jadi saksi dan grill ARM semua dan benda ini jadi rekod mahkamah, apa kesannya kepada ARM di peringkat antarabangsa, yang itu semua kita tak boleh nak kata lah. Kan? Jadi masing-masing ada hak mereka. Kalau mereka nak selesaikan ego mereka,
dan kejar dan dakwa, itu terpulang lah. Aku dah berapa kali kena dakwa, biasa lah kan. Tapi hak saya juga ialah bila kena dakwa, saya sapina habis lah, daripada Anwar Ibrahim, daripada Zamri Kadir, daripada Gobin Singh, daripada Fahmi Fadil, kepada Tengku Zafrul, kepada KSU dia, habis semua. Kepada AM tak AM, habis aku akan sapina kan. Dan AM ini ialah syarikat monopoli dunia. Apa-apa AM masuk mahkamah jadi cerita macam ni, dia akan sekali lagi menjadi cerita antarabangsa lah.